المرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertamanya jutaan maaf sangat lewat sampai atas beberapa suatu teknikal dan nak sampai sini tadi tersalah pulang jalan yang melewatkan lagi. Tapi alhamdulillah mungkin kita akan manfaatkan masa yang ada. Lagi 20 minit akan masuk isyak, jadi mungkin kita manfaatkanlah ni dan supaya isyak sudah tidak terlalu lewat. Baiklah, mungkin isu yang saya nak bawa ni adalah sesuatu yang berkaitan dengan apa yang kita telah bincangkan pada kuliah yang lalu, lebih kurang sebulan yang lepas, iaitu tentang isu tanah suci. Jadi pada kali ini sebagai kesinambungan, saya nak bawa dua isu yang berkaitan supaya kita memahami isu ini dari sudut maklumat dan dari sudut kefahaman, bukan dari sudut andaian-andaian ataupun sentimen, iaitu isu two-state solution ataupun dalam bahasa Melayunya penyelesaian dua negara, dan kemudian isu pengiktirafan oleh PBB. Sebagaimana kita sedia maklum, PBB, United Nations, sudah pun mengiktiraf Palestin pada bulan November 2012. Apakah maknanya? Oleh kerana sebahagian besar daripada umat Islam tidak begitu memahami apa yang dimaksudkan dengan two-state solution, tidak begitu memahami apa yang dimaksudkan dengan UN recognition ataupun pengiktirafan PBB, maka kita sering dipecahkan oleh agenda politik sempit. Contohnya adalah berkaitan dengan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun lepas, sekitar, kalau tak silap saya, bulan Februari 2012, di mana Anwar Ibrahim telah membuat satu kenyataan, kita akan menjamin keselamatan Israel. Tapi itu adalah separuh daripada apa yang beliau ungkapkan. Lalu ketika itu saya berada di Gaza dan saya tidak menggunakan nombor telefon yang biasa saya guna nombor telefon roaming. Jadi bila balik saya tengok ada berpuluh-puluh miss call yang semuanya adalah wartawan yang nak berjumpa dengan saya, dan dengan harapan saya akan memberikan kenyataan yang akan menyokong perkataan-perkataan yang mengutuk Datuk Seri Anwar, kerana Datuk Seri Anwar dikatakan kita mesti jamin keselamatan Israel. Saya jawab sebahagian daripada panggilan tersebut, dan salah satu daripada TV datang ke pejabat saya, tak pernah berlaku. Biasanya dia akan panggil saya ke studio ataupun buat phone ni, maksudnya phone interview lah. Tapi ada juga yang buat phone interview, tapi tidak ada satu pun daripada kenyataan saya yang dipetik oleh akhbar maupun oleh TV. Sebab saya membuat kenyataan yang tidak memberi jawapan yang mereka kehendaki. Saya kata begini, it is a case of the pot calling the kettle black. Itu dalam bahasa Inggerisnya. Satu keadaan di mana periuk mengatakan buntut kuali hitam, padahal kedua-duanya hitam. Jadi saya tidak akan izinkan isu Palestin ini dipolitikkan untuk tujuan sempit. Walhal kenyataan sebenarnya adalah sangat berbeza. Ini namanya propaganda. Propaganda ni, maha guru propaganda ialah Joseph Goebbels. Joseph Goebbels inilah orang kanan kepada Hitler dalam Perang Dunia Kedua, di mana dia telah meletakkan
garis-garis dasar kepada apa itu propaganda. Bahkan Hitler telah membentuk satu kementerian namanya Kementerian Propaganda, dengan jelas-jelasnya Kementerian Propaganda, The Ministry of Propaganda. Dan satu perkara yang saya nak petik dari pernyataan Joseph Goebbels ini, anggaplah rakyat seperti haiwan. Setiap mereka adalah haiwan, sama ada dia haiwan buas di hutan ataupun haiwan kesayangan di rumah. Kedua-duanya perlu diberikan apa yang dia nak. Kalau haiwan yang di rumah tu mungkin kita bagi dia friskies ataupun semangkuk nasi, maka dia akan berpuas hati. Tapi ada juga haiwan yang buas yang hidup di hutan, yang itu kita kena bagi dia habuan-habuan yang besar, seekor lembu contohnya. Ini kenyataan daripada Joseph Goebbels. Jadi apabila Tuan Guru Ni Aziz mengeluarkan satu kenyataan, lalu dituduh Tuan Guru Ni Aziz menganggap rakyat sebagai haiwan, tetapi apa yang sebenarnya berlaku adalah suatu propaganda. Datuk Seri Ni Aziz tidak mengatakan rakyat sebagai haiwan, tetapi orang yang memberinya menganggap rakyat seperti haiwan. Maaf saya cakap politik sikit, tapi ini nak kaitkan dengan supaya kita faham apa itu propaganda. So sekarang ni tuan-tuan dan puan kena hati-hatilah, jangan guna peribahasa yang berkait dengan haiwan. Contohnya macam kalau anak kita bergaduh, kau ni macam anjing dan kucing. Nanti anak kita kena sampai hati. Ayah cakap saya anjing dan kucing, saya manusia. Hati-hati kalau nak guna peribahasa yang melibatkan haiwan. Tak apalah, maknanya kita akan menggunakan ruang ini untuk menjelaskan supaya kita memahami isu Palestin ini dari sudut ilmu, dari sudut kepahaman, bukan dari sudut emosi, bukan dari sudut sentimen. Satu contoh yang paling yang jelas yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan. Hari ini orang bercakap tentang Gaza, seolah-olah Gaza itu Palestin. Mungkin kesilapan kami juga. Setiap kali ceramah yang dianjurkan Gaza, sedangkan Gaza itu hanya 5% saja daripada keseluruhan bumi Palestin. Ya memang betul lah, sebab Gaza ni merupakan satu enclave, satu kawasan yang bebas daripada Israel pada tahun 2005. Israel keluar daripada Gaza, tapi kemudian dikenakan sekatan dan kepungan apabila pilihan raya legislatif yang pertama diadakan pada tahun 2006, yang mana Hamas menang besar dalam pilihan raya ini. Maka selepas itu Israel telah menekan sekatan dan kepungan sehingga ini. Sebab itu kita menumpukan usaha kita untuk membela Gaza. Tapi oleh kerana kita telah bercakap tentang isu Gaza ini 5 tahun, 6 tahun, maka sebahagian daripada umat Islam di negara kita ini terpahat dalam minda mereka bahawa Gaza itu adalah Palestin. Ya. Sekarang ni melalui satu lagi inisiatif yang dipanggil Quds Foundation Malaysia, Yayasan Al-Quds Malaysia, kita akan bawa perhatian umat daripada hanya menumpu kepada Gaza kepada Palestin keseluruhannya, dan tumpuan ini khususnya akan kita berikan kepada Baitul Maqdis, di mana terletaknya Masjid Al-Aqsa, yang mereka juga sebenarnya terkepung, bukan saja terkepung tetapi dijajah. Situasi Gaza berbeza. Gaza tidak dijajah tapi dikepung. Di Baitul Maqdis dikepung dengan tembok-tembok pemisahnya. Tapi yang barat juga dikepung sehingga menyukarkan rakyat Palestin untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat untuk mendapatkan rawatan di hospital, untuk sekolah, menyebabkan keciciran yang begitu tinggi sebab anak-anak Palestin tak boleh ke sekolah kerana sekolah berada di belakang tembok. Dan sehingga rakyat Palestin sendiri kena, kalau nak masuk Baitul Maqdis kena ada pasport antarabangsa. Kita duduk di dalam negara kita sendiri, contohnya kita dekat Setia Alam ni nak pergi Shah Alam, kita kena ada pasport antarabangsa, sedangkan ini adalah negeri Selangor. Dan suatu usaha untuk mengiyahudikan Baitul Maqdis, sehingga kini separuh daripada penduduk Baitul Maqdis adalah terdiri daripada penduduk Yahudi yang dibawa masuk daripada luar, daripada Poland, daripada New York, daripada Rusia dan sebagainya. Ini ancaman yang lebih besar, dan ancaman ini tidak kedengaran sebab tidak berlaku pertumpahan darah, tapi apa yang berlaku, mereka robohkan maklumat Palestin. Mereka usir, mereka batalkan hak permustaqbilan. Bayangkan kalau kita rakyat di Baitul Maqdis
Kemudian dibatalkan status Permas Palestina, maknanya mereka kena keluar dari Baitul Maqdis, mereka kena duduk di mana. Inilah antara isu yang dilakukan. Sedangkan di Gaza berlaku serangan, sehingga berlaku pertumpahan darah dan mendapat perhatian dunia, mendapat perhatian masyarakat antarabangsa. Jadi perhatian itu dialihkan ke Gaza. Mungkin ini sebahagian daripada strategi Israel, supaya semua tertumpu kepada Gaza dan mereka boleh buat apa yang mereka ingin lakukan, iaitu merobohkan Masjid Al-Aqsa dan mendirikan Haikal Sulaiman ataupun kuil sinagog mereka di atasnya. Antara ancaman-ancaman yang mungkin tidak kita sedari. Ya. Jadi itu mukadimahnya. Jadi dua isu yang saya nak bawa yang berkait, iaitu penyelesaian dua negara dan pengiktirafan oleh PBB. Apa yang dimaksudkan dengan dua negara, apa yang dimaksudkan dengan recognition ataupun pengiktirafan PBB ke atas negara Palestin. Sebentar. Baik. Okey, ini yang dimaksudkan dengan pengiktirafan negara Palestin. PBB telah bersidang pada bulan November tahun lepas, dan ini adalah keputusan daripada pengundian, di mana yang berwarna hijau itu menyokong pengiktirafan PBB,
yang berwarna merah itu menentang, dan yang berwarna hitam ni abstain ataupun bersikap berkecuali, tidak mengundi ya ataupun tidak. Dan beberapa negara mengambil tindakan yang bijak, contohnya macam Australia. Australia ni kalau kita tengok sejarahnya, dia akan sentiasa mengundi memihak Amerika Syarikat. Tapi kali ini disebabkan banyak negara yang menyokong pengiktirafan PBB, bagi dia mengambil sikap berkecuali, ya, supaya dia tidak dikritik oleh masyarakat antarabangsa. Dan ada 9 negara yang menentang, hanya 9 negara yang tidak bersetuju dengan pengiktirafan PBB ke atas Palestin. Dan negara-negara tersebut adalah Amerika Syarikat, Israel sudah tentunya, kemudian pulau-pulau seperti Vanuatu, Micronesia, yang mana pulau-pulau ini langsung tidak memberikan apa-apa sumbangan yang signifikan, kerana pulau-pulau ini adalah pulau-pulau kecil di lautan Pasifik, dan sebenarnya merupakan US Trust Territory ataupun negara-negara yang yang mana Amerika Syarikat mempunyai sebagai pemegang amanah. Anda pasti tak, negara-negara ini kena mengundi mengikut trend pengundian Amerika Syarikat ni. Jadi saya nak cerita latar belakang dia. Okey. Kita kena mula daripada sejarah. Pada 22 November 1974, Persidangan Agung PBB meluluskan resolusi 3326 yang mengiktiraf hak rakyat Palestin untuk menentukan hak kendiri, self-determination, kemerdekaan, kedaulatan di wilayah Palestin. Maknanya tahun 1974 sudah ada satu resolusi, satu keputusan yang mengiktiraf Palestin sebagai sebuah negara yang merdeka, ya. Okay. Dan PBB juga mengiktiraf PLO sebagai wakil tunggal bagi rakyat Palestin dan diberi status pemerhati, observer status. Observer statusnya apa maksudnya, tuan-tuan? Saya akan ringkaskan supaya kita faham. Maknanya apa yang berlaku pada tahun 2012 itu sebenarnya telah pun sudah pun termenteri pada tahun 1974, pengiktirafan Palestin untuk mendapatkan status sebagai sebuah negara merdeka. Tetapi statusnya adalah observer. Apa maksud observer? Pemerhati. Jadi pemerhati ini seperti kita hadir mesyuarat sebagai pemerhati. Adakah kita mempunyai hak untuk bersuara? Tidak. Kita tidak boleh bersuara, kita tak boleh mengundi. Sebab kita hanyalah sebagai pemerhati. Jadi 1974 Palestin telah pun diiktiraf sebagai sebuah negara yang berhak untuk mendapat kemerdekaan dan kedaulatan. Okey. Di situ ada perkataan PLO, dan kita kenal PLO, terutama generasi kami, ya, yang bersekolah tahun 60-an dan 70-an. Kita tidak kenal selain daripada PLO, dan sebab PLO adalah wakil rakyat Palestin. Siapa dia PLO? Itu yang kita kena faham, siapa dia PLO. Sebab kita kaitkan PLO ni dengan Yasir Arafat, almarhum. Tapi kita lihat siapa di belakang PLO. Dia ditubuhkan pada tahun 1964 dan dia merupakan wakil tunggal rakyat Palestin seperti diiktiraf oleh Liga Arab dan kemudian diiktiraf oleh PBB pada tahun 1974 yang fakta yang sebelumnya. Dan dia mempunyai badan legislatif, PNC, Palestine National Council. Sama macam negara kita ni, kita ada badan eksekutif, badan legislatif, dan kita ada legislatif, eksekutif, judicial, ya. Jadi semua rakyat Malaysia kena faham ni, pengisahan kuasa legislatif, eksekutif, judicial, ya. Legislatif ni parlimen, ya. Dewan Rakyat. Kemudian eksekutif, itulah yang kabinet, ya, kabinet. Kemudian judiciary, kehakiman. Kalau tiga kuasa ini dipisahkan, maka insyaAllah negara kita akan berada di dalam keadaan yang ada check and balance. Tapi hari ini eksekutif terlalu berkuasa, ya, sehingga SPR bukan melapor kepada parlimen tetapi melapor kepada kerajaan. Kehakiman pun begitu. Jadi sudah tidak ada pemisahan kuasa. Jadi keadaan ini yang perlu kita
perbetulkan. Kalau ada check and balance, maka insya-Allah isu-isu yang berkaitan dengan rasuah, high profile corruption boleh ditangani dengan baik mengikut lunas undang-undang. Sistem kehakiman kita pun tak bebas. Sistem legislatif kita pun tidak berfungsi dengan baik sebab setiap kali berlaku pilihan raya 2/3 dimenangi oleh parti pemerintah, walaupun undi popular pada tahun 1999 49% rakyat mengundi Barisan Alternatif, tapi 2/3 kursi dimenangi oleh Barisan Nasional. Sebab apa? Sebab mereka ada kuasa 2/3 dan mereka boleh buat apa yang mereka hendak seperti persempadanan semula dan memberikan kelebihan kepada mereka. Tapi 2008 mereka tak dapat 2/3, jadi kali ini mereka tak dapat buat persempadanan semula. Itu memberikan sedikit kelebihan kepada saingannya. Ini saya cakap ni akademik, jangan kata saya sokong mana-mana. Akademik kita kena faham, especially anak-anak muda. Kita kena faham supaya kita menjadi rakyat yang empowered ataupun ada maklumat. Okey, jadi itu dia badan legislatif dan dianggap sebagai pertubuhan pengganas oleh Israel sehingga tahun 1991. Apa yang berlaku? PLO tidak lagi dianggap sebagai badan pengganas oleh Israel. Setelah 30 tahun, 40 tahun kewujudannya, Israel cop PLO sebagai pengganas. Tiba-tiba pada tahun 1991 Israel tidak lagi menganggap PLO sebagai pengganas, bahkan mengiktiraf PLO pada tahun 1993 perjanjian Oslo. Tidakkah itu menimbulkan satu tanda tanya? Kenapa kan? Kenapa sebuah pertubuhan pengganas yang dulu dicop, dilabel, diperangi sebagai pengganas, sekarang ini bukan lagi pengganas? Kerana label pengganas itu sudah dipindahkan kepada siapa? Kepada Hamas. Apabila Hamas ditubuhkan pada tahun 1987. Jadi apabila Hamas muncul, dia bukan muncul pada tahun 1987, yang intifadah tu, dia sudah muncul sejak tahun 1948 lagi apabila berdiri negara Israel, iaitu Ikhwanul Muslimin, pimpinan Hassan al-Banna, kemudian Ikhwanul Muslimin Syria seperti Mustafa As-Sibai dan Marwan Hadid. Mereka inilah yang menggerakkan usaha-usaha untuk menentang Israel, tetapi tidak kelihatan. Kerana apa? Kerana mereka bergerak di dalam masyarakat dan memberikan khidmat, membina tadika, membina sekolah, membina klinik, membina hospital. Akhirnya bila terbuka peluang untuk intifadah, kebangkitan rakyat, yang berada di hadapan siapa? Hamas, bukan PLO. Dan apabila Hamas menggerakkan resistance ataupun kebangkitan rakyat, slogannya adalah jihad. Kalau PLO slogannya bukan jihad, slogannya adalah membebaskan negara Palestin untuk rakyat Palestin. Sebuah perjuangan yang berteraskan kepada kebangsaan Arab nasionalismenya, bukan satu perjuangan yang berteraskan jihad. Jadi apabila jihad muncul di tengah-tengah perjuangan, maka dengan sendirinya Hamas dilabel sebagai pengganas dan PLO menjadi sekutu kepada Israel. Dan saya akan ceritakan apa yang berlaku pasca 1993. Tapi kita nak tengok siapa dia PLO. PLO ni yang pertamanya, fraksi yang paling besar adalah Fatah. Tuan-tuan kenalnya siapa Fatah? Yang dipimpin oleh Mahmud Abbas, yang menjadi presiden kepada Palestin pada ini. Dan dia merupakan sebuah pertubuhan yang kebangsaan yang sayap kiri. Nah, sayap kiri ke sayap kanan ke far left ke center left ke, ini semua adalah istilah-istilah barat ni. Jadi barat boleh saja nak cop kita ni ekstremis ke, far right ke, far left ke, center right. Ini semua istilah-istilah barat ni. Macam parti Islam di negara kita ni, PAS ni disebut sebagai ekstrim. Ekstrim tak boleh disebut left or right, tapi kata hanya ekstrim. Kemudian cuba tengok pertubuhan-pertubuhan lain yang ada di belakang PLO, the Popular Front for Liberation of Palestine, PFLP, yang ini komunis. Kemudian Democratic Front for the Liberation of Palestine, DFLP, komunis juga. The Palestine People's Party, Social Democratic, ini versi komunis yang lunak, sosialis. The Palestine Liberation Front, ini sebuah kumpulan kecil, kumpulan nyamuk lah. Macam dalam pilihan raya kita ni pun ada juga parti nyamuk nak bertanding. Memang sibuk-sibuk, dia kacau daun ni. Dan Arab Liberation Front, ALF, ini terkait dengan Ba'ath Parti Iraq.
Tuan-tuan nak tahu hari ini Saddam siapa ni, Bashar Assad, dia adalah pendukung parti Ba'ath. Parti Ba'ath ini adalah parti zindik, parti sosialis. Itulah yang berkuasa di Tunisia, sebelum ni yang berkuasa di Libya, yang berkuasa di Iraq, yang ditumbangkan oleh umat Islam ni, penduduk Arab satu demi satu. Sekarang ni tinggal Syria. As-Sa'ika, Syrian Control Ba'athist Palestine. Ini terkait dengan Syria. Palestine Democratic Union, ni sebuah parti sosialis juga yang menyokong penubuhan dua negara. Saya akan terangkan apa dia dua negara. Dan Palestinian Arab Front, former Iraqi Ba'athist Faction. Jadi PLO ni adalah sebuah pertubuhan sekular, nasionalis, komunis, sosialis. Ya. Sebab itu dalam PLO tidak ada Hamas. Ya. Hamas tidak akan bekerjasama dengan satu badan yang cacat merba, yang tidak ada tujuan perjuangan yang jelas. Sedangkan bagi Hamas, charter dia, piagam dia adalah untuk membebaskan bumi Palestin tanpa kompromi, daripada sungai Jordan sampai Laut Mediterranean, setiap inci daripadanya, dan perjuangan dia adalah diasaskan di atas jihad Islam. Itu dia piagam dia. Jadi bagaimana mungkin Hamas boleh bersama-sama dengan PLO, ya? Jadi apabila tahun lepas, apabila Hamas merayakan ulang tahun yang ke-25, Khalid Mish'al membuat satu kenyataan bahawa kami akan bergabung dengan PLO. Maksudnya bergabung dengan PLO itu bukan menyertai PLO, tetapi akan menguasai PLO. Sebab PLO sudah terlalu lemah dan sudah tidak relevan lagi dalam perjuangan pembebasan Palestin. Jadi kalau berlakulah satu keadaan di mana Hamas menyertai PLO, ianya berlaku dalam keadaan Hamas mempunyai kekuatan yang cukup untuk menguasai PLO secara keseluruhan. Ya, bukannya bergabung lepas tu macam seruan-seruan untuk di Malaysia ni, bergabunglah, bersatulah, tapi kemudian kena makan ataupun lepas tu kena tendang, kan? Seperti berlaku dalam 1978 ni, kita masak sangatlah dengan taktik-taktik lama ni. Okey. Jadi PLO mengiktiraf Israel, ya? Dalam perjanjian Oslo, PLO mengiktiraf Israel. Bukan saja Israel mengiktiraf PLO, tapi PLO mengiktiraf Israel, ya? Dan mengakui hak Israel untuk wujud. Tidakkah ini merupakan satu pengkhianatan? Ya? Tidak, ini merupakan satu pengkhianatan. Saya nak bawa perhatian tuan-tuan kepada tahun 1935, sebelum berdirinya negara Israel lagi. Mufti Palestin Amin Husseini Al-Hajj, apabila dia melihat pendatang-pendatang Yahudi yang masuk ke Palestin ini mula membeli tanah, sebab mereka ada wang, mereka kaya, mereka ada wang. Jadi mereka mula membeli tanah-tanah rakyat Palestin, ataupun kadang-kadang mereka mengambil tanah daripada pemiliknya yang absentee, yang tidak ketahui siapa ketua, siapa pemiliknya sudah berhijrah dan sebagainya, mereka ambil alih, ya. Jadi Al-Hajj Amin Husseini telah memanggil satu persidangan yang melibatkan seluruh ulama daripada seluruh dunia Islam, daripada Maghrib, Morocco sampai Indo-Pakistan. 1935, dalam keadaan di mana negara-negara Islam belum merdeka lagi. Dibuat satu persidangan dan dia meluluskan suatu fatwa, haram hukumnya bagi rakyat Palestin menjual tanah ataupun menyerahkan hak milik tanah mereka kepada pendatang Yahudi. Kita bercakap tentang pendatang Yahudi, bukan penduduk Yahudi yang asal. Penduduk Yahudi yang asal hanya kira-kira 6% saja, ya, di seluruh bumi Palestin. Dan ingat, fatwa ini bukan diluluskan oleh orang perorangan, bukan oleh Mufti Al-Hajj Amin Husseini, tapi diputuskan dalam satu muzakarah yang melibatkan ulama daripada Maghrib, Morocco sampai Indo-Pakistan. Semua ulama ini telah sepakat untuk membuat suatu fatwa yang mana siapa-siapa yang menjualkan tanahnya, maka apabila dia mati, jenazahnya tidak akan diuruskan sebagai orang Islam. Tuan-tuan nak baca fatwa itu penuh, saya boleh bukakan. Dan putus hubungannya kalau suami dengan isteri pasah perkahwinannya, dan hubungan antara ibu dan anak juga putus. Nak beritahu serius tak serius, ya. Dan sesiapa saja yang bersetuju, walaupun dia tidak mendapat apa-apa keuntungan daripada ini, kalau dia bertindak sebagai broker, dia dapat keuntungan. Kalau dia hanya memerhatikan, tidak berkata apa-apa, tak berbuat apa-apa, reda padanya, maka mereka semua tergolong dalam golongan yang sudah terkeluar daripada masyarakat Islam. Jadi isu
Mengiktiraf Israel ini bukan isu politiknya. Ini adalah isu akidah. Kalau sebidang tanah hukumnya haram kita serahkan kepada Israel, apakah hukumnya mengiktiraf negara Israel? Ya. Bahkan sebagian besar daripada bumi Palestin ini, dan juga terutamanya Baitul Maqdis, dia adalah tanah wakaf. Tanah wakaf yang telah diisytiharkan oleh bukan sahaja Umar Al-Khattab, tapi juga beberapa keluarga, yang termasuklah Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim bin Aus Ad-Dari ini adalah seorang sahabat yang Rasulullah SAW telah wakafkan Hebron, ataupun nama Islamnya Al-Khalil. Al-Khalil, kenapa Al-Khalil? Dekat situ ada kubur Nabi Ibrahim, ya. Dekat situ ada masjid Ibrahimi. Pada tahun 2004, seorang pengganas Israel telah masuk ke dalam masjid ini dalam bulan Januari, ketika itu bulan puasa, dan dia telah menembak secara rambang orang-orang yang sedang solat subuh. 25 daripadanya mati syahid. Makam Nabi Ibrahim berada di dalam sinagog, di dalam kuil Yahudi, di mana separuh daripada masjid ini mereka ambil alih dan mereka pindah sinagog. Makam Nabi Ibrahim di dalam sinagog yang tidak boleh diziarahi. Tapi ini adalah tanah wakaf yang Rasulullah SAW sendiri anugerah kepada Tamim bin Aus Ad-Dari. Dan dokumen ini, tuan-tuan boleh tengok, saya boleh tunjukkan dokumen ini, ditandatangani oleh Umar Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Tukang tulisnya Ali bin Abi Thalib. Tanah wakaf. Kalau kita iktiraf tanah wakaf ini menjadi milik Israel, apa hukumnya? Dan tanah wakaf di Baitul Maqdis, Amerika telah pindahkan kedutaannya daripada Tel Aviv ke Jerusalem, ke Baitul Maqdis, di atas tanah wakaf yang dimiliki oleh 100 keluarga. Dan dia bayar sewa kepada Israel. Apa hukumnya? Jadi ini adalah bukan saja satu pengkhianatan, tapi satu dosa besar. Dan kita kembali kepada fatwa Al-Hajj bin Husaini tadi. Kita tak dapat bayangkan apakah konsekuennya ataupun kesan daripada tindakan ini. Sebab tu saya kata, mereka yang faham isu ini akan melihat ini sebagai satu yang serius, yang bukannya kita tak mau berdamai. Bukan isu tak mau berdamai, berdamai tak mau berdamai. Ini adalah isu akidah, isu yang melibatkan syurga neraka, isu yang melibatkan dosa dan pahala, ya? Dan bukan dosa kecil, tapi dosa kabair, dosa besar, ya? Jadi apabila PLO mengiktiraf Israel itu wujud, PLO telah mengiktiraf resolusi 242 dan 338. Okey, saya terangkan apa dari resolusi 242. Resolusi 242 ini diluluskan pada tahun 1967. Apabila Israel melancarkan perang 6 hari, menguasai Gaza, menguasai tepi barat, menguasai Baitul Maqdis, termasuk Sinai, termasuk tanah tinggi Golan di Syria. Itu yang berumur 50-an macam saya ni masih ingat lagi perang tu 1967. Dan PBB meluluskan satu resolusi 242 supaya Israel balik semula ke sepadan garisan hijau. Saya akan tunjuk petanya nanti supaya kita faham. Berarti PLO hanya mengiktiraf Palestin ini, tepi barat dan Gaza, yang merupakan 23% saja daripada bumi Palestin yang besar. Ini satu pengkhianatan. Sedangkan perjuangan kita adalah membebaskan setiap inci daripada bumi Palestin. Dan sebagai imbalannya, Israel mengiktiraf PLO, dan bersama PLO membentuk PNI. Bayangkan bersama Israel, PLO bersama dengan Israel membentuk PNI, Palestine National Authority, pihak berkuasa Palestin. Siapa yang bagi gaji? Israel, daripada Amerika Syarikat. Jadi kalau orang tanya kenapa kita tak sokong Mahmud Abbas, jelas yang bayar gaji dia siapa? Dan apabila pihak berkuasa Palestin ini ditubuhkan, bajet yang paling besar tuan-tuan apa? Pendidikan ke? Apa bajet-bajet yang penting apabila Perdana Menteri membentangkan bajet? Apa yang paling utama? Pertahanan, kan? Pendidikan, kebajikan untuk rakyat, kan? Yang ini bajet yang paling besar adalah untuk menubuhkan pasukan polis. Apa kerja polis ni? Tangkap orang Hamas. Itu saja. Jadi inilah satu situasi yang kita panggil clean imperialism bersihnya. Maknanya musuh cuci tangan, serahkan kepada orang tempatan untuk jalankan kerja. Ini berlaku zaman penjajahan Jepun, berlaku di tempat kita zaman penjajahan British. Berlaku sebab tu ada istilah apa? Barua Jepun, kan? Dulu, kan?
Anjing British ni benda yang sama kan. Jadi mana kita nak bersatu dengan kelompok ni kan, itu untuk kita fikirkan. Baik, kemudian kita pergi lebih jauh lagi, ke depan lagi. PLO mengisytiharkan negara Palestin pada 15 November 1988 di Algiers, diisytiharkan. PBB dah iktiraf dah, tapi PLO sendiri mengisytiharkan the State of Palestine pada tahun 1988 ya, dalam persidangan di Algiers, dalam ruangan ya, maknanya dia belum ada negara. Dan pada bulan Februari 1989, persidangan Majlis Keselamatan PBB, dalam persidangan Majlis Keselamatan PBB, PLO memaklumkan 94 negara sudah pun menerima pengisytiharan tersebut. 94 negara. Kalau tak silap saya, Malaysia pun ya. Baik, tak ada masalah. Lalu PBB mengiktiraf pengisytiharan kemerdekaan. Kalau tadi mengiktiraf negara Palestin untuk merdeka 1974. 1988 PBB mengiktiraf kemerdekaan negara Palestin, tapi atas kertas lah. Atas kertas ya. Dan bersetuju merujuk kepada nama Palestin sebagai designation kepada PLO. Kalau sebelum tu PBB hanya refer kepada PLO. Sekarang ni mereka guna perkataan Palestin, itu saja ya. Meskipun negara Palestin yang disediakan itu tidak punya sebarang status rasmi formal dalam sistem PBB. Okay, selepas pengisytiharan 1988, banyak negara mengiktiraf Palestin, terutama negara-negara membangun di Asia dan Afrika, termasuk negara blok komunis dan negara British. Dan saya dah beritahu, PLO didukung oleh kumpulan mana? Komunis kebanyakan kan. Jadi tak boleh lah kalau negara-negara komunis mendukung. Tapi kita pun bukan isunya ya, sama ada komunis tak komunis, sebab memang kita sokong ya, termasuklah OIC dan Liga Arab. Tapi USA cuba menyekat pengiktirafan ini dengan menggunakan Foreign Assistance Act. Tuan-tuan kena faham ya, politik dunia. Akta yang ada di negara kita ni hanya boleh dilaksanakan dalam negara Malaysia kan. Akta apa contohnya? Akta ISA, International Security Act, yang sudah boleh masukkan tapi dibagi wajah baru kan. Akta apa lagi? Akta kepolisian, akta, banyak lagi akta akta kehidupan liar ya. Banyak. Akta ni hanya boleh dilaksanakan dalam sempadan Malaysia. Tetapi Amerika Syarikat dia ada akta yang boleh dikuatkuasakan di seluruh dunia. Namanya Foreign Assistance Act. Maksudnya kalau mana-mana negara yang tidak akur kepada Amerika Syarikat, maka dia boleh kenakan tindakan Foreign Assistance Act, akta bantuan luar negara. Jadi dengan cara ni, okey, kamu nak iktiraf Israel, baik, aku akan tarik bantuan aku. Senang je. Maka negara tadi mula berfikir dua kali. Sebab itu antara negara-negara yang merdeka pada hari ini, benar-benar merdeka daripada Amerika, adalah negara-negara Asia Selatan ya. Brazil contohnya. Sebab Brazil sudah menjelaskan semua hutang dia kepada Bank Dunia sudah dijelaskan. Dan selepas itu dia bagi pinjam dah World Bank 10 bilion US dollar. Dan negara-negara Amerika Selatan sudah membuat satu pengisytiharan. Kita tidak lagi tertakluk dengan dasar luar Amerika. Jadi penting kita membangunkan ekonomi kita ni supaya ekonomi kita ni bebas daripada negara luar. Tapi macam mana kita nak bangunkan ekonomi? Hutang negara kita berapa? Tuan-tuan tahu tak? Saya nak bagi satu kuis. Hutang negara kita ni berapa? 500 berapa tuan? Bilion. Siapa akan tanggung? Anak kita. Anak kita lahir-lahir je sudah terima 500 bilion tuan. 500 bilion ya. Tak boleh bayangkan bagaimana kita nak menjelaskan hutang seperti ini. Dan jangan ingat negara tak boleh bankrupt. Ada beberapa negara sudah bankrupt. Contoh Greece, Sepanyol sudah bankrupt. Kita yang kita dengar kat sini ahli perniagaan dia yang bankrupt. Ini negara boleh bankrupt. Mustahil kayaknya berlaku pada Malaysia? Tak mustahil. Jadi anak-anak muda tolong fikirkan ya. Apakah kita nak menumpuk hutang ataupun kita nak mengurangkan dengan perbelanjaan yang lebih banyak ya, dengan menghapuskan ketirisan. Kita ni ibarat bawa baldi penuh dengan air tiris, bocor sana sini kan. Bila kita bawa baldi ni daripada sini ke ujung sana, sampai sana dah tak ada dah, tumpah tu. Itu namanya ketirisan. Dan ketirisan ni saya boleh agak lah, stadium boleh menyentuh 2 kali
Ini rekod dunia. Runtuh 2 kali. Kemudian highway. Semalam balik. Tapi tak apa tuan-tuan dan puan-puan, tempat lain benda-benda ni runtuh sebab tsunami, sebab gempa bumi, sebab kena bom macam dekat Gaza. Tapi dekat Malaysia ni dia takdir Allah. Sabibah. Takdir Allah, apa nak buat kan? Itulah masalah Jadi makin jauh pula ke sana kita balik semula. Jadi dengan menggunakan Foreign Assistance Act ni, mereka boleh mengugut mana-mana negara. Lihat Liga Arab dan OIC dengan segera mengiktiraf negara Palestin, which is natural, dan menerima Palestin sebagai anggota rasmi di dalam kedua-dua forum. Jadi setiap kali berlaku persidangan OIC ada wakil Palestin. Dulu Yasir Arafat lah. Sekarang ni Mahmud Abbas lah. Kalau OIC pun gitu Kemudian negara Palestin mengambil inisiatif dah diisytiharkan sebagai negara Palestin, dia ambil inisiatif untuk menganggotai agensi PBB seperti World Health Organization, WHO, kemudian UNESCO, United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. Ini bukan pertubuhan-pertubuhan yang berkaitan dengan keselamatan, ini pertubuhan yang berkaitan dengan perubatan, kesihatan, pendidikan, kebudayaan. Kenapa yang berlaku? US ugut akan pantarkan geran kepada agensi-agensi. Maka pada bulan April 1989, PLO memohon keahlian dalam World Health Organization, Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Permohonan ini gagal kerana US mengugut akan menarik balik bantuan kewangan kepada WHO. Jadi dalam agensi yang berkaitan dengan kesihatan, itu pun dihalang, disekat oleh Amerika Syarikat. Geneva Convention pada bulan Jun 1989, PLO menyerahkan surat untuk dikepilkan kepada perjanjian Geneva Convention 1949. Tuan-tuan dan puan-puan, Geneva Convention ini adalah satu convention yang cukup penting. Setiap negara adalah signatory, telah menandatangani perjanjian ini pada tahun 1949. Malaysia kemudianlah, sebab Malaysia merdeka 1957. Tapi Geneva Convention ini memberikan hak kepada mana-mana negara yang dijajah, terjajah, untuk angkat senjata lawan orang yang menjajah negara. Jadi berdasarkan Geneva Convention, Palestin berhak tak lawan balik? Berhak kan? Tapi oleh sebab dia bukan signatory dan dia halang untuk ada tanda tangan, berarti perjuangan menentang Israel ini perjuangan yang tidak diiktiraf oleh Geneva Convention. Maknanya kalau tentera Sulu yang sekarang ni masuk ke London, boleh lawan tak? Boleh. Ini pun satu benda yang menarik juga, kena buat satu kuliah dalam sini. Sulu. Tuan-tuan tahu kan Sabah tu disewa oleh British dulu. Yang menyewanya syarikat ni, North Borneo Company. Dia sewa Sabah ni daripada Kesultanan Sulu. Ini fakta sejarah. Sabah dulu milik siapa? Kesultanan Sulu. Tak ada siapa-siapa boleh dakwa saya. Ini memang fakta sejarah. Dia sewa kepada Kesultanan Sulu, dan dia punya list tu kalau tak silap saya 99 tahun. Dan pada tahun 1975 kalau tak silap saya, 99 tahun tu sudah tamat tempoh. Berarti Sabah kena kembalikan balik pada Sulu. Jangan kata saya ni nak sabotaj pula, kan? Maknanya bila Sabah memilih untuk bersama dengan Persekutuan Malaysia pada tahun 1943, benda ni tak selesai. Patutnya diselesaikan dulu, kan? Jadi benda tu macam dia go on lah. Tapi persoalan yang paling menarik ialah kenapa tuntutan itu berlaku sekarang, seminggu dua lagi nak ubah parlimen ni. Itu ya. Benda yang dah berlangsung 100 tahun lebih, kan? Kenapalah buat kacau orang nak ubah parlimen ni. Jadi lewat lagi lah, tuan-tuan tak ubah langsung je. Menarik ya, menarik. Kita panggil penceramah lain lah. Penceramah yang lebih berani daripada saya. Saya tak mahu berani. Okey. Inisiatif Liga Arab. Liga Arab mencadangkan satu resolusi PBB supaya iktiraf PLO sebagai kerajaan bagi negara Palestin yang merdeka. Liga Arab buat satu resolusi, serahkan kepada United Nations supaya negara Palestin yang merdeka ini, PLO dianggap sebagai kerajaan yang sah. Apa yang berlaku tuan-tuan? US ukur untuk hentikan bantuan PBB kepada PBB. Kalau tadi ukur pada agensi, yang ini ukur kepada PBB, The Mother Organization. Dia ukur kepada PBB, yang menyebabkan Liga Arab menuntut kepada tolonglah jangan hentikan bantuan kepada PBB. Mengukur, merayu tarik balik. Jadi kita nak tahu sama ada umat Islam ni
berani kita tidak berdepan dengan juga. Ini adalah satu contoh yang paling baik. Bagi merayu Palestin, tolonglah jangan ugur PBB lagi. Kami tak sanggup. Maknanya dalam keadaan negara-negara kaya raya itu pun masih mengharapkan supaya PBB menerima bantuan daripada US. Apa yang berlaku sepatutnya? Sepatutnya dengan kekayaan yang ada pada kita ni, kita boleh gantikan. Okey, kalau US nak hentikan bantuan daripada PBB, Arab Saudi, Iraq, Libya ketika itu gabung, kami boleh ambil alih PBB. Hasil minyaknya cukup lumayan. Hasil minyak Iraq dengan Libya kalau digabungkan boleh beli seluruh aset yang ada dekat US tu. Isunya sama ada kita ni ada mahu atau tidak, itu kan? Dan kekayaan yang ada pada mereka bukan milik umat tetapi milik pribadi. Itu masalah ni, kan? Di saat rakyat Somalia kebuluran, Sudan kebuluran, seberang laut je, Laut Merah, kan? Anak-anak rajanya pakai BMW bertatahkan berian. Itu yang mereka takut sangat. Apabila kita kata umat kaya, itu yang mereka takut. Mereka nak umat miskin, mereka secara peribadi kaya. Inilah masalah kita, tuan-tuan dan puan, ya. Okey, jadi perjanjian Oslo, panjang ke depan lagi. Perjanjian Oslo 1993, satu perjanjian ditandatangani antara Israel dan PLO seperti yang saya katakan tadi, di mana satu kerajaan sementara dibentuk dan kedua pihak membentuk pihak berkuasa Palestin. Pun saya dah jelaskan tadi, dan 3 kali dah saya sebut, Israel tidak mengiktiraf Palestin dan tetap mengekalkan de facto kekuasaan tentera termasuk di wilayah yang ditakdir oleh PFA. Kita tengok petanya, ada tak petanya? Okey, ni saya nak menjelaskan apa yang saya terangkan dalam bentuk peta. Okey, untuk kita lebih mudah faham, ini 1947, kedudukan 1947. Bangsa-bangsa bersatu yang baru ditubuhkan pada tahun 1945 telah bersidang dan meluluskan resolusi 181, ya. Okey, di mana yang kawasan yang berwarna kelabu ni diserahkan kepada penduduk Arab. Di sinilah letaknya Baitul Maqdis, ya. Ini Baitul Maqdis di sini. Jadi Baitul Maqdis ketika itu berada di dalam kawasan umat Islam. Yang berwarna perang cerah ni, ini diserahkan kepada penduduk Yahudi. Israel belum berdiri lagi, ya. Mana dibahagikan dulu sebab bergaduh masa tu, penduduk Arab dengan Yahudi bergaduh. Jadi diputuskan supaya 55% wilayah Palestin dibagi kat Yahudi, 45% bagi pada Arab. Ini sendiri sudah tak adil, kan? Dah tak adil, kan? Sedangkan penduduk Yahudi ketika itu hanya menguasai 10% saja, tapi mereka dapat 55%. Ini macam ni lah, macam Malayan Union, ya, Malayan Union. Apa cadangan Malayan Union? Supaya semua penduduk asing yang ada di Tanah Melayu ketika itu 1946 diberi hak kerakyatan secara otomatik. Sekarang ni pun dah macam dah otomatik. Dulu 1946, kan? Otomatik. Orang Melayu bangkit tak? Saya tangkap taraf kerakyatan. Malayan Union tak cadangkan Johor, Negeri Sembilan, Melaka, Selangor, Perak, Serah kepada kaum mas. Macam ni, ada tak? Kalaulah itu cadangan Malayan Union, orang Melayu angkat spanduk, bukan angkat apa? Angkat senapang, angkat pedang, angkat parang, angkat palang panjang, semua keluar, kan? Tanah air nak bagi kepada orang asing. Ini keadaannya, kan? Itu setakat tanah kerakyatan saja. Runding punya runding, Malayan Union ditolak dan dipersetujui Persekutuan Tanah Melayu 1948, di mana rakyat penduduk pendatang asing boleh mendapatkan kerakyatan dengan beberapa syarat. Ini panggil jus soli. Yang satu apa? Mesti sudah bermaslahatin 15 tahun. Mesti boleh bercakap bahasa Melayu, ya. Tapi nampaknya sekarang bahasa Inggeris yang diutamakan. Lagi kemudian mengiktiraf kedudukan keistimewaan orang Melayu, baik dari sudut raja perlembagaannya, kemudian hak keistimewaan orang Melayu dari sudut kaki tangan awamnya dan sebagainya. Itu semua kita sedapat. Itu saja. Tapi ini yang berlaku. Saya ingat kalau inilah yang berlaku, kita pun akan angkat senjata dan akan berlaku perang Arab Israel yang pertama, ya. Akan berlaku juga perang kalau itulah keadaan yang di tempat kita. Tapi tidak, alhamdulillah, ya. Maka perang Arab Israel pada tahun 1948 ini menyebabkan 77%. Dibandingkan daripada 55% tambah 77%. Maknanya dia menguasai lebih banyak kawasan. Jadi kawasan yang diduduki oleh orang Arab hanya tinggal tebing barat, Baitul Maqdis timur, Masjid Al-Aqsa masih lagi dikuasai oleh orang Islam,
dan Gaza. Ini yang Gaza yang sebidang tanah kecil ni, ya. Dan Israel diistiharkan ke atas kawasan yang mereka kuasai dalam perang Arab Israel pertama, yang luasnya adalah berapa? 77% ataupun 78%. Nah, bila PLO iktiraf Israel, PLO mengiktiraf ni, semua ni 77%. Jadi tinggal mana? Tinggal ini dan Gaza saja. Jadi satu pengkhianatan, ya. Sebab itu sama sekali tidak merelakan keadaan ini berlaku. Jadi tahun 67 semua ini dikuasai. Tebing Barat baik, Baitul Maqdis Timur baik, Gaza baik, bahkan Sinai, Mesir, bahkan tanah tinggi Golan Syria dan Medisi Bapa di dalam, semuanya dikuasai oleh Israel. Dan sebab itu PBB bersidang 1967 juga, tahun itu juga, dan meluluskan resolusi 242. 242 itu apa resolusinya? Iaitu Israel kena keluar balik ke sempadan ini. Keluar balik dari tebing barat, keluar balik daripada Gaza, keluar balik daripada Baitul Maqdis Timur. Yang ini dinamakan sebagai the Green Line, garisan hijau. Apakah Israel keluar akur kepada resolusi ini? Tidak, sampai sekarang. Sampai sekarang, sampai hari ini. Berapa bulan ini? Coba tak ingat, ada 2 Mac 2013. Masih lagi Israel menguasai tebing barat, ya, yang mana PBB menamakan wilayah ini sebagai occupied territories, wilayah yang diduduki. Tetapi Amerika panggil apa, tuan-tuan? Amerika panggil the disputed territory, wilayah yang dipertikai. Kalau dipertikai, apa maksudnya? Kedua-duanya ada hak. Baik Israel ada hak, baik Palestin ada hak. Itu yang menyebabkan perundingan semua tak jadi. 2004 mereka bunuh Syekh Ahmad Yassin, mereka bunuh Dr. Abdul Aziz Nantisi di Gaza. Kemudian Israel keluar. Mereka ingat dengan mereka bunuh 2 tokoh ulama ini, maka akan padamlah semangat jihad. Rupa-rupanya cecair yang paling menyuburkan bumi bukan air, darah para syuhada. Dengan mereka ingat apabila mereka bunuh kedua tokoh Hamas ini, mereka pun keluar sebab mereka anggap jihad sudah mati. Tanpa yang berarti darah yang mengalir ini menyebabkan ribuan para jihad lahir daripada dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, senjata penduduk Gaza ni bukan roket. Senjata mereka adalah Quran. Dan setiap kali musim cuti sekolah 30,000 upas keluar. Bukan daripada kalangan kita yang dah berumur ni, daripada kalangan anak-anak 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Setiap kali musim cuti sekolah, program upas. Bukan kita ekspedisi panjat gunung lah apalah. Bukan, mereka ekspedisi hafal Quran. Setiap kali musim cuti sekolah 30,000 upas. Dan mereka letakkan sasaran satu keluarga satu upas. Sekarang ni kedudukannya bukan satu keluarga satu upas, kadang-kadang seluruh keluarga upas. Termasuklah nenek tua. Saya jumpa ni nenek tua yang seorang ibu yang kematian anaknya syahid, dia menangis. Jadi orang menasihatkan, apa kata kamu hafal Quran? Maka dia berusaha dalam masa beberapa bulan dia hafal keseluruhan Quran. Jadi senjata yang ada pada penduduk Gaza ni sebenarnya adalah Quran. Bila ada Quran, akan adalah kesedaran untuk mempersiap-siagakan. Sebab itu bila kita tengok, saya sempat ke perbatasan berjumpa dengan tentera Pasram ni. Ketika saya sempatlah memberi ucapan kepada mereka dan mereka memberi ucapan balas, salah seorang daripadanya berumur 67 tahun dengan Kalashnikov. 67 tahun. Dan mereka semua dalam keadaan yang sangat wangi. Sebab apa? Sebab mereka menghiasi malam dengan solat, dan mereka sedang bersiap-siap untuk syahid. Macam mana mereka tak, macam mana Allah tak bantu perjuangan mereka ni. Jadi inilah antara kekuatan-kekuatan yang ada pada umat Islam. Jadi ini kedudukan ni. Jadi apabila ni Oslo ni, akhirnya perjanjian Oslo ini menetapkan pada tahun 1993, menjelang 5 tahun sepatutnya Palestin sudah merdeka. Palestin yang mana? Yang ini saja, tebing barat dan Gaza. Ini saja.
Tapi selepas 5 tahun tak ada apa-apa perkembangan. Cuba tuan-tuan tengok, yang warna putih ni apa benda? Warna putih ni adalah zon ketenteraan Israel, dan mereka sama sekali tidak akan menyerahkannya. Walaupun PBB kata berundur balik ke sepadan ni, tidak, yang ini hak kami, ya? Sebab kawasan ini adalah yang paling subur, dan tempat inilah disebut oleh Dajjal, yang saya sebut pada bulan lepas, komunikasi dia dengan Tamim bin Aus Ad-Dari. Apakah air di laut Tiberia masih penuh? Ya, ini laut Tiberia. Tamim bin Aus Ad-Dari kata ia masih penuh ketika dia surut, ketika itulah akan muncul. Itu akhir zaman. Jadi tempat ini dikuasai oleh Israel. Agaknya berdasarkan kepada itu, Zain di sini akan menjadi pelindung kepada Dajjal. Ya. Kawasan yang warna hijau ni apa? Kawasan yang diserahkan kepada PNA tadi, pihak berkuasa Palestin. Yang ditubuhkan oleh siapa? Israel bersama-sama dengan PLO. Ya. Kawasan yang warna hijau ini saja. Yang selebihnya ini adalah penempatan Yahudi. Jadi ada ke negara tumpuk-tumpuk macam ni? Negara tumpuk ni. Yang saya tahu tumpuk-tumpuk pada kucing je, tidak pada negara. Jadi seolah-olah macam kat Selangor ni sembunyi dengan banting je, bilik kita. Yang lain-lain bilik musuh. Tu. Jadi Oslo akhirnya gagal, ya. Akhirnya gagal, ya. Dan jadi berdasarkan kepada apa yang saya terangkan tadi, lebih kurang dalam 45 minit, sekarang ni kita fahamlah apa yang dimaksudkan oleh pengiktirafan PBB 2012. Apa dia yang dimaksudkan ialah ini, mana? Ini tebing barat dan Gaza. Apakah kita bersetuju? Kita mahu kembalikan setiap inci daripada bumi Palestin. Okay. Nah, adalah dia punya implikasi-implikasi, tapi ini semua atas kertas. Tuan-tuan boleh ambil bahan ini nanti. Tapi semua implikasi ini atas kertas, tak boleh dilaksanakan, ya. Cuma mari kita tengok apa dia perbezaan antara Fatah, iaitu fraksi yang paling besar dalam PLO, dengan Hamas. Ya. Saya nak terangkan ini mungkin mengambil masa. Cuba kita balik kepada peta tadi. Senang cerita. Okay. Hamas menuntut supaya Israel tunduk kepada resolusi 242. Apa dia? Keluar daripada tepi barat ni, keluar daripada tepi barat, keluar semua, keluar daripada Gaza. Mereka dah keluar, tapi mereka kepung, ya, keluar, dan kemudian gencatan senjata. Bermakna pengiktirafan PBB tadi muktamad Palestin, tebing barat dan Gaza. Tapi bagi Hamas itu hanyalah penyelesaian sementara, kerana penyelesaian muktamad akan datang keseluruhan bumi Palestin wajib dikembalikan. Jadi ada beza yang besar antara gencatan senjata dengan mengiktiraf. Jadi kita tolak penyelesaian dua negara. Dua negara berarti kita iktiraf Palestin, di masa yang sama iktiraf Israel. Tidak, kita hanya bersetuju dengan gencatan senjata. Dalam perundingan yang berlaku, pihak Israel bertanya kepada Hamas, berapa lama gencatan senjata ni? Tahu pulang. Berapa tahun kamu nak? 10 tahun boleh, 20 tahun boleh. Tapi yang penting 10 tahun ni kita tidak ada serang menyerang. Kedua-dua pihak boleh hidup aman. Lepas tu Israel tanya, kalau dah tamat